Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita sambung lagi pengajian kita, yang mana hari ini kita berada di di pertemuan kita yang agak penghujung dalam hal yang berkaitan dengan nahwu Tapi jangan lupa lepas daripada selesai bulan ni kita masuk aja kita masuk bulan berikutnya, insya-Allah kita bulan terakhir, kita pelajaran kita kan 10 bulan jadi kita dah habis 9 bulan. Jadi pada bulan yang terakhir 10 bulan tu, selepas 120 pengajian, saya akan jelaskan pada tuan-tuan macam mana kita nak bertutur pula. Tu bulan terakhir kita punya pelajaran. Sebenarnya bertutur ni senang tuan-tuan dia yang menyebabkan bahasa Arab tu jadi susah kepada orang yang luar daripada orang Arab ialah kerana kalimat fa'il sebenarnya Jadi kalau konsep tu tuan-tuan faham, benda tu jadi mudah. Contohnya gini tuan-tuan dia katalah kalimat apa yang kita nak sebut, dia isim dengan haraf dia tidak berubah. Yang berubah hanya kalimat fa'il saja. Katalah saya bagi tuan-tuan contoh Katalah kita pergi kalimat zahaba. Zahaba tu maknanya pergi Jadi aku pergi ke Kuala Lumpur contohnya. Aku pergi ke Kuala Lumpur. Saya pergi ke Kuala Lumpur Jadi ana lah, aku tu ana kan. Ana zahabtu ila Kuala Lumpur. Ana zahabtu ila Kuala Lumpur. Tu kalau aku pergi. Kalau dia pergi, huwa lah. Huwa kan? Huwa zahaba ila Kuala Lumpur. Kalau huwa zahaba lah. Kalau ana zahabtu lah. Kalau anta zahabta ila Kuala Lumpur. Kalau bukan anta tu engkau lelaki. Kalau engkau perempuan, anti anti zahabti ila Kuala Lumpur. Cuba tuan-tuan tengok. Yang berubahnya zahabtu, zahabta, zahaba, zahabti. Kalimat fa'il itu yang berubah bergantung kepada siapa yang melakukan perbuatan pergi tu. Kalau ana zahabtu lah. Kalau anta zahabta lah. Kalau dia zahaba lah. Kalau anti zahabti lah. Tapi ila tidak berubah. Kuala Lumpur tidak berubah. Yang berubah hanya kalimat fa'il itu saja Macam mana tuan-tuan nak ingat nanti saya jelaskan pada pertemuan kita bulan yang terakhir nanti. Saya bagi contoh saya tambah sikit pergi ke Kuala Lumpur bersama emak contohnya. Ana zahabtu ila Kuala Lumpur ma'a ummi. Ma'a tu bersama, ummi tu mak Ana zahabtu ila Kuala Lumpur ma'a ummi. Kalau anta zahabta ila Kuala Lumpur ma'a ummi. Huwa zahaba ila Kuala Lumpur ma'a ummi. Kalau anti, engkau perempuan anti zahabti ila Kuala Lumpur ma'a ummi. Ila tidak berubah, Kuala Lumpur tidak berubah, ma'a tidak berubah, ummi pun tidak berubah. Tambahlah perkataan ummi wa abi mak dengan ayah Ana zahabtu ila Kuala Lumpur ma'a ummi wa abi. Huwa zahaba ila Kuala Lumpur ma'a ummi wa abi. Anta zahabta ila Kuala Lumpur ma'a ummi wa abi. Anti zahabti ila Kuala Lumpur ma'a ummi dan abi. Tengok ila tidak berubah, Kuala Lumpur tidak berubah, ma'a tidak berubah, ummi tidak berubah, wa tidak berubah, abi pun tidak berubah. Betul ke tidak? Yang berubah hanya fa'il itu saja. Macam mana tuan-tuan nak ingat? Saya ada jadual yang mudah untuk tuan-tuan faham. Tapi itu kita bahaskan pada bulan yang akan datang. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu konsep macam mana nak berbual dalam bahasa Arab. Dan nanti saya akan jelaskan pada tuan-tuan. Dalam perbualan yang paling selalu sekali kita gunakan kalimat pertanyaan. Bilakah, siapakah, berapakah, manakah? Nanti saya jelaskan. Begitu juga dengan haraf-haraf jar yang paling selalu kita gunakan dalam perbualan. Sebenarnya yang banyak dalam Al-Quran, yang itulah yang paling selalu digunakan dalam perbualan. Tuan-tuan jangan risau. Kita akan masuk pada bulan yang akan datang. Sangat seronok untuk kita belajar berbual dalam bahasa Arab. Tapi walaupun kita berbual, kita akan ambil juga pengajian kita. Kita ambil, mungkin kita tak ambil panjang lah. Kita ambil satu rangkap untuk kita bahaskan. Tuan-tuan jangan risau. Nanti bulan terakhir tuan-tuan dah nak habis dalam pelajaran nahwu. Semua benda saya dah jelaskan setakat mana yang saya mampu. Kemudian mungkin kalau ada yang tertinggal tu ialah perkara yang detail-detail lah, yang sangat dakik, yang sangat yang perlukan pendetailan yang sangat halus. Jadi itu kalau tuan-tuan nak jadi nak jadi pensyarah ke, tuan-tuan nak tulis kitab ke, nak tulis buku ke, mungkinlah kita belajar sampai kepada peringkat yang sangat detail. Tapi untuk kita orang awam ni cukup untuk tuan-tuan faham bahasa Arab Al-Quran dengan apa yang saya dah jelaskan. InsyaAllah kita akan habis 120 video. Kemudian habis je 120 video tu, kita akan masuk video yang bulan yang terakhir tu. Video yang terakhir tu untuk saya jelaskan pada tuan-tuan bagaimana untuk perbualan dia nanti. Hari ni tuan-tuan kita akan ambil ayat bahagian yang kedua daripada ayat yang ketujuh dalam surah An-Nisa. Hari ini kita ambil walinisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Kemudian nasiban mafruḍan nasiban mafruḍan. Kita akan ambil, kita tengok setakat mana kita boleh habis sampai kalimat yang mana.
So tuan-tuan ready surah An-Nisa ayat yang ke-7 sambungan daripada rangkap yang pertama yang telah kita bahaskan dalam pertemuan kita yang lepas, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Saya rasa tuan-tuan excited nak belajar berbual dalam bahasa Arab. So sekurang-kurangnya bolehlah tapi ada kaedah dia. Kaedahnya mudah saja, nanti saya akan jelaskan tapi sabar. Kita habiskan kita punya pelajaran dulu. So tuan-tuan ready untuk video yang kedua, insya-Allah.